Jadi kau kena pandang ya. Setakat Nabi Isa patahkan salib. Nabi Isa patahkan salib. Kenapa sampai patahkan salib? Kenapa orang-orang itu dapat dipatahkan salibnya, sedangkan pada kita pulanya dipatahkan menara masjid kita dalam kalbu kita. Patahkan salib bermakna patahkan keimanan kufur mereka itu. Dipatahkan kekufuran mereka itu. Dipatahkan akidah mereka itu yang sesat. Dipatahkan etikad mereka yang menyimpang. Dipatahkannya sekali. Tetapi kenapa pula kita pulanya yang dahulunya ada iman terpatah dalam hati kita. Allah ya. Kena pandang perkara ini secara bukan setakat patahkan itu di sebaliknya itu apa. Salib mereka dipatahkan, terpatah apa samanya. Dipatahkan salib mereka lantaran terpatah segala kufur dalam hati mereka. Ketika itu kita macam mana? Kalau kita tak beriman, auzubillah, dipatahkan iman dalam kalbu kita. Allah, dipatahkan tiang menara masjid daripada diri kita. Dajjal naik ke masjid macam mana? Dajjal cakap apa semua kau iyakan saja. Disebutkan dalam hadis. Fayakunu Isa bin Maryam fi ummati hakaman adlan wa imaman muqsitan. Yadukkus salib wa yadbahul khinzir wa yada'ul jizyah wa yatrukus sadaqah. Wa rawahu Ibn Majah. Artinya, maka Nabi Isa AS akan menjadi raja yang adil dan pemimpin yang lurus, ya. Akan jadi hakim yang adil. Jadi imam yang adil, ya. Dari imam yang adil dan imam yang lurus, ya. Raja yang adil dan imam yang lurus. Mematahkan salib, membunuh babi dan menghapuskan jizyah dan meninggalkan zakat. Meninggalkan zakat maknanya zakat masih ada. Tetapi pada zaman dia nanti, orang bawa zakat, tak tahu mana nak bayar. Pasal apa? Dia tak ada fakir miskin. Yang nama 8 asnaf dah tak ada. Ada tak ada yang nama 8 asnaf, hanya siapa? Orang baru masuk Islam aja. Mereka pun kaya juga. Dia pun kaya juga. Tapi kadang mesti boleh terima, ya. Fakir miskin tak ada. Sebab kalau adil, hidupnya negara akan mewah. Fakir miskin tak ada. Asnaf. Fakir miskin tak ada. Orang berhutang tidak ada. Ibn Sabil tidak ada. Orang payah. Yang ada masuk Islam, mu'alaf. Yang ada amilnya. Tinggal 2-3 je asnafnya. Hanya 2-3 saja. Jadi orang bawa zakat. Nak bagi pada siapa? Nak beri pada siapa? Yang paling pening amilnya. Aku nak bagi siapa? Kenapa dah tak ada siapa penerima zakat lagi. Begitu. Maksud hadis ini ialah Nabi Isa AS akan menjadi pemimpin yang adil setelah menerima penyerahan kuasa daripada Imam Mahdi. Tapi kita jangan sangka, ya, apabila Imam Mahdi serah saja terus, macam kita pandang macam setengah-setengah pentadbiran yang kita nampak depan mata kita lah. Apabila satu orang naik, satu orang dijatuhkan. Apabila satu orang naik, satu orang terus tersingkir. Dulu orang bukan main puji dia, sanjung dia, spanduk semua tu nama dia, gambar di sana sini gambar dia. Dia jatuh semua siap, campak longkang. Allah, got no say at all. Bukan begitu dengan Mahdi dengan Nabi Isa. Bahkan Nabi selagi masa ada Imam Mahdi tetap jadi imamnya. Imam Mahdi tetap jadi imamnya. Dan Imam Mahdi pun bukan tersingkir. Imam Mahdi sama-sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa tidak tentu ketuanya, tapi imam sembahyangnya Imam Mahdi, dan yang guide Imam Nabi Isa itu dan ini semua ialah Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Jadi jangan kita sangka Imam Mahdi terus ke tepi, buka parti lain semua begitu, ya. Tak ada, bukan macam begitu caranya, tersingkir. Bukan, ya. Bahkan bersama-sama dan gembira, ikhlas. Dia naikkan dia muliakan dia. Dia naikkan dia, hak dia naikkan. Tapi kemuliaan dia tetap diberikan. Begitu, ya. Jangan kita sangka macam yang kita lihat sekarang inilah, satu orang naik, satu orang jatuh selenyap-lenyapnya. Dan dia tak ada peranan langsung. Allah, tidak begitu, ya. Tidak begitu cara pemimpin-pemimpin dalam Islam. Cara pemimpin-pemimpin dalam Islam. Nanti heran orang tengok. Nabi Isa dah turun, macam mana Mahdi kita? Mahdinya sokong Isa. Mahdinya bantu Isa. Mahdinya bersama dengan Nabi Isa. Habis Imam Mahdi mana? Imam Mahdi dimuliakan oleh Nabi Isa. Allah, herannya kita. Dia muliakan dia, dia muliakan dia. Dia muliakan dia, dia muliakan dia. Subhanallah, kita tengok. Tak terketepi. Tak terketepi. Bukan membawa satu syariat.
Pemimpin yang adil. Nabi Isa AS akan menjadi pemimpin yang adil setelah menerima penyerahan kuasa daripada Imam Al-Mahdi. Dan beliau akan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan membawa satu syariat yang baru atau mengikuti syariat yang pernah dibawa oleh beliau ketika menjadi Rasul dahulu, iaitu sebelum beliau diangkat oleh Allah Ta'ala ke atas langit. Ya Allah. Yang ada orang sekarang dah mau kata nanti dah boleh nak belajar Injil. Sebab nanti Nabi Isa turun dia takbir pakai Injil. Bukan. Allah tak senonoh orang punya sekarang dia punya konsep. Dia nak jadi Kristian pulanya. Nabi Isa jadikan orang Kristian Islam, dia pula dari sekarang dah masuk Kristian. Sebab masuk Kristian selamat, nanti Kristian masuk Islam. Allah. Jangan Kristian masuk Islam, kau kekal jadi Islam. Bila Kristian masuk, Kristian bukan Kristian masuk Islam, kau pula jadi Kristian. Tak semua Kristian pun masuk Islam. Na'udzubillah. Sebelum sempat Kristian masuk Islam, kau mati macam mana? Yang ada orang nak masuk Kristian pasal dengan ini tahu sebab nanti Kristian masuk Islam. Kristian selamat. Pasal nak masuk Islam, Kristian sekarang. Kristian masuk Islam. Kau ingat, kau jangan Islam keluar daripada Islam. Itu yang tak betul. Bukan itu maksudnya ya. Bukan itu maksudnya. Jadi dia pimpin yang baik ya. Bawa syariat ya. Dia bawa syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad. Sembahyang Jumaat macam kita, bacanya Quran, sembahyang tarawih macam kita, sembahyang duha macam kita, syariat sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan. Kan zaman-zaman dulu tak puasa Ramadan kan? Dia puasanya Ramadan. Apa yang dalam syariat kita itulah yang dibawa oleh dia. Dan pakai perintah yang pernah apa? Dengan Quran dan hadis Nabi, bukan hadis dia pun. Kan kita, Bala Isa bin Maryam. Dalam Quran pun ada sebutkan semua. Tapi dia perintah dengan apa? Dia perintah, pegangan perintah dia pun sama dengan kita. Iaitu apa? Pegangan syariat dia, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sama. Apa yang sama kita, sama. Begitulah Nabi Isa. Tidak dengan syariat baru, dengan cara baru. Sama semua begitu ya, sama semua. Mana dia dapat dia? Nabi Isa lah. Orang kat bumi dah dapat ilmu, takkan orang kat langit tak dapat ilmu. Sudah. Tapi kat mana dia? Kalau baru turun belajar, dia baru baca, nak baca Siblal Muhtadin ke? Dia baru nak baca kitab bab wuduk syariat kita ke? Macam mana ya air mustakmal di kalangan syariat kamu? Orang dunia dah dapat ilmu, takkan orang kat langit tak dapat ilmu. Sudah. Ilmu tu dari siapa? Dari Allah. Dia turun semua dah downloaded ilmu dalam hati dia. Cuma maybe perlu di-guide. Tempat sini, kawasan sini, uruf sini, begitu. Dia tengok semua kan. Dan dia Nabi, perlu di-guide umpamanya. Nak bawa ke sana kemari semua ya. Sambut Nabi Isa nanti tuan-tuan ya. Sambut Nabi Isa dengan gemilang yang ketika itu hidup. Tak tahu anda masih hidup ke tidak. Yang masih hidup tak tahu kodong ke tidak. Yang masih hidup tak tahu masih ada rumah ke tidak. Yang masih hidup tak tahu masih ada keluarga ke tidak. Yang masih hidup tak tahu buta ke tidak. Allah. Tapi apa kita dah kena teruk-teruk lah. Tapi dapat survive hidup tu. Itu real kejayaannya. Real kejayaannya. Syukur kepada Allah Ta'ala. Bikinlah maulid. Sambut kalau Nabi SAW datang ke Batu Fahad. Sambut dia. Bikin acara besar-besar. Sambut dia. Jamulah apa yang ada. Ya. Kemudian sampaikan salam pada dia. Raikan. Gembira. Tapi ingat pada ketika itu orang kufar sudah tidak ada. Dajjal sudah tidak ada. Apa lagi? Jizyah sudah tidak ada. Babi sudah tidak ada. Jangan takut kebun kita semua kena solol babi semua ketika itu ya. Babi sudah tidak ada. Tapi apa masih ada? Iblis masih ada. Syaitan masih ada. Husnul khatimah, su'ul khatimah masih ada. Ya. Ujub riak masih ada. Jangan kau menang dengan Nabi saja terus. Kita tengok kita menang, kita bangga pulanya, habis kau drop. Begitu ya. Ujub, aku kok boleh menang, aku kok boleh lawan musuh, aku kok boleh tahan tak ikut Dajjal, habis kau drop. Na'udzubillah min zalik ya. Ketika itu jaga, iblis masih ada, syaitan masih ada, nafsu jelek masih ada, sifat mazmumah masih ada, akhir hayat husnul khatimah, su'ul khatimah masih ada, masih kena jaga-jaga ya. Baru menang peringkat overall, belum menang peringkat peribadi. Sekarang yang dah mati banyak-banyak ni semua meninggal dunia, semua kawan-kawan kita semua yang dapat husnul khatimah baru menang peringkat individu, tapi umat Islam belum menang peringkat keseluruhan. Nanti satu masa akan menang peringkat keseluruhan, belum menang peringkat peribadi, personal, belum menang lagi. Nabi Isa AS juga akan mematahkan salib dan mendustakan orang-orang Kristian yang mengatakan bahawa beliau adalah anak Tuhan yang telah disalib oleh orang-orang Yahudi. Bukan, dia bilang, aku Nabi Isa, kau lihat, aku sendiri sudah turun. Dan mereka tahu tanda-tanda Nabi Isa. Mereka nampak Nabi Isa, mereka percaya. Dan kenapa mereka boleh percaya? Selama ni semua Nabi Muhammad mereka tak percaya, Nabi Isa tak percaya. Allah Ta'ala ketika itu pancarkan iman dalam hati mereka, percayalah dia.
dibukakan dia, diberi futuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat hidayah Allah Taala, percayalah terus dia, ya. Percayalah terus dia Nabi Isa alaihi salam, ya. Mata akan salib dan mendustakan orang Kristian yang mengatakan bahawa beliau adalah anak Tuhan, ya. Dia mendustakan, dia mengatakan bahawa dia adalah nabi dan rasul. Dia adalah nabi dan rasul yang sebenarnya. Baik, apa tadi saya nak cakap, ya? Jadi kita bilang, dia batalkan pahaman mereka semua dan dia naikkan syariat Islam yang sebenarnya seluruhnya. Pada ketika itu nanti banyak orang-orang Nasrani ni masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Semua masuk Islam, semua kena ajar sembahyang, semua kena ajar wuduk. Basic lah, basic ya. Ajar sembahyang, ajar wuduk, ajar tauhid, ajar apa. Ada Nabi Isa-nya, ada Imam Mahdinya. Ada Nabi Isa, ada Imam Mahdinya. Tapi ini dua orang. Sudah tentulah yang masuk Islam beribu-ribu itu perlukan tenaga yang banyak. Paling tidak untuk terima mereka, paling tidak untuk ziarah mereka, paling tidak untuk mengajar mereka macam mana sembahyang, macam apa nak baca semua. Sekarang ni kalau orang putih lah, 100 orang masuk Islam. Pergi ke apa jabatan apa masuk Islam kita, jabatan agama kita. Boleh tangani tak? Mau tak mau kan kita cari staff untuk tangani mereka, ajarkan mereka semua gitu. Lagi ketika itu beribu-ribu mungkin masuk Islam, perlu ada yang mengajar. Siapa yang akan mengajar? Soal itu ajar anak-anak kita semua apa ilmu-ilmu asas. Anak-anak kita yang muda-muda tu kalau dia hidup zaman Nabi Isa pada ketika itu, yang muda-muda ni akan jadi tenaga pengajar. Tenaga pengajar. Sebab itu kalau boleh faham beberapa language, jangan sama satu language, ya. Macam mana tu orang putih nak masuk Islam, orang Jerman, orang French nak masuk Islam, paling tidak English kau tahulah, kau nak kata. Jadi you pray, you pray. No pray, enter hell. Pray, take wuduk. Wuduk is Malay say air sembayang. Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Dia tak tahu. Kau ajaklah dia, paling-paling tidak kau cakap sikit-sikit pun boleh. Wash hand from here till here. Wash hand. Water, clean water. Jadilah dia faham. Banyu ni ya, banyu ni. Dia banyu apa ki? Dia orang putih cakap. Orang putih pun tak tahu. Cakap Melayu, cakap Melayu pun dia tak tahu. Paling bolehlah sikit-sikit untuk nak ajar mereka. Nombor satu nak ada ilmunya. Paling-paling tidak yang ada ilmu, dia menggunakan yang terjemah. Yang tak ada ilmu agama tapi boleh cakap orang putih. Sebab zaman sekarang ini dia tak belajar agama sangat, tapi cakap orang putih bagus, berabuk dia cakap orang putih. Oh, you, so everything, semua cakap begitu, ya. Dia pula nak ajar, dia tak tahu. Yang ni sebenarnya kawan dia tu Jawa totok, tapi ilmu dia tinggi. Dia pula tak cakap orang putih, nak cakap orang putih, dia cakap orang putih. Dia no, ilmu dia tak turun macam mana sebab dia tak keluar perkataan. Kau jadi terjemah. Paling tidak ada yang faham bahasa orang putih. Paling tidak ada yang boleh faham ilmu. Boleh pakai terjemah pun boleh juga, ya. Siapkan untuk waktu itu. Ini tuan-tuan tengok, ya. Minta maaf, ya. Kadang-kadang belakang hari ni kadang saya macam sedih, aku risau juga kenapa aku ni kena sedih. Sebab ni zaman dah dekat tau. Ini zaman dekat, tenaga perlu dibetulkan. Orang yang pure perlu dibetulkan. Orang yang akan tersesat banyak, orang tertarik berapa banyak tau. Dan yang kita bilang sekarang ni yang namanya Ashabul Khidmah. Kan orang bilang, oh Ashabul Khidmah. Habib Kazim datang, Ashabul Khidmah, Kiai Fulan. Orang-orang yang khidmat, apa Tuan Guru Fulan. Yang nama ahli khidmat, Ashabul Khidmah ni, soon akan jadi apa namanya? Akan jadi tentera Mahdi. Soon akan jadi tentera Mahdi. Semua tu. Dan dalam khidmat tu kena taat, yang tentera kena taat. Dan apabila kalau dengan guru kita dah susah nak taat, macam mana dengan Mahdi nanti kita nak taat? Ujian lagi lebih banyak. Mahdi aku nak taat, kau tak nak taat. Boleh ke? Sedangkan pada ketika itu ujian makin banyak, ujian makin besar, nafsu makin mendorong. Zaman sekarang masih quite relax. Perkara kecil saja perintahnya, belum lagi nyawa pertaruhannya, kau dah tak nak taat. Pada ketika itu perkaranya besar, tadikannya besar, cemasnya besar, nyawa pertaruhannya, bolehkah kau taat? Sebab itu kau tengok, kadang-kadang kita nak bilang suka tingkau, kau nak bikin apa suka tingkau, majlis hall kau nak bercakap, kau nak berbual, kau nak berjoget, kau nak apa, kau punya pasal aku tak nak tengok. Tak sampai hati pula. Kalau sekarang kau dah gitu, nanti kemudian macam mana kau? Kita cakap. Dan nanti lepas kita cakap, macam tak sedap pula, ya, saya nak negur orang tu. Tapi yang selagi masih boleh cakap tu, cakaplah. Apa nak buat, ya.
Apa nak buat? Jadi dia tengok waktu dah dekat genting gini. Kau jangan ingat macam gini tau. Nanti Nabi Isa turun, masih macam Habib Kazim datang. Kau boleh do as you like. Kau do it, you can still do as you like, anytime what you like. No. You can do anytime you like, as you like, what you like. According to what Allah like. According to what syariat like. Kalau kau tak ikut saja, kau terus keluar masuk di other side. Terus kau keluar daripada, terus masuk grup yang lain semua begitu. Sekarang kita masih boleh, kita sebenarnya masih boleh main-main. Ketika itu dah tak boleh main-main. Istilahnya ketika itu dah no more nonsense. Istilahnya perang, bukan hanya nyawa kau saja at stake. Iman kau yang paling sekali jadi at stake. Ketika itu kalau hidup tak beriman pun tak berguna. Mati kafir lagi, rugi. Maka ketika itu jaga betul-betul. Mula daripada sekarang ini. Belajar taat, belajar kalau bikin apa-apa seriously. Belajar bikin apa-apa tu accordingly. Bukan as we like. Bukan ikut suka-suka kita saja. Tak boleh. Siapa datang? Nabi Isa juga akan membunuh babi untuk lebih menunjukkan bahawa binatang babi itu adalah haram dalam syariat Nabi Isa. Kerana ada sebahagian orang-orang Kristian yang menganggap halal daging babi itu dan mereka mendakwa itu adalah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi apabila Nabi Isa sendiri memusnahkan babi, maka jelaslah kebohongan mereka itu. Ya. Jadi dia akan bunuh babi, semua akan hapus. Kenapa? Babi adalah haiwan yang tak dimakan. Haiwan tak dimakan. Dan mereka bukan makan babi. Kenapa haiwan lain tak dimakan lain tak dibunuh? Sebab haiwan lain tak dijadikan hujah. Haiwan babi dijadikan hujah, dia mengatakan Nabi Isa bilang boleh makan. Yang lain mereka makan setakat ceroboh sendiri saja. Mereka kan makan macam benda-benda lain juga kan. Tapi si babi ni mereka bilang, Nabi Isa bilang boleh makan. Jadi Nabi Isa sendiri yang menafikan dengan secara praktiknya. Ya. Tapi Nabi dan ini babi ni, kalau Allah Ta'ala ciptakan sesuatu tak sia-siakan. Dalam kehidupan ini, dia ada peranan tak? Pokok ada peranan, sungai ada peranan, ular, kalau jengking pun ada peranan kan? Apa namanya sistem ni? Ekosistem ni. Betul ya? Babi ada peranan tak? Ada. Sebagai pembersih dan apa semua. Habis kalau dia mati, siapa nak jadi pembersih? Ketika tu dah bersih dah. Ketika tu dah bersih, dah tak ada banyak kotor-kotor sana sini, dah tak ada banyak najis-najis haiwan sana sini, dah kalau dah tak ada kotor, dah tak perlukan vacuum cleaner, maka vacuum cleaner dah dihapuskan. Begitu ya. Kalau tempat sini tak perlu vacuum cleaner, kenapa? Semua dah sedia bersih. Perlu vacuum cleaner? Tak perlu vacuum cleaner. Jadi satu dia menunjukkan bahawasanya babi tak ada, memang kerana dia tak betul, dia dah kotor, dia kena hapus. Satu lagi menunjukkan bahawasanya dia tidak diperlukan lagi kerana sudah bersih, ya sudah bersih. Nabi Isa AS juga akan menghentikan sistem jizyah kerana sudah tidak ada lagi orang kafir yang tinggal di dalam negara Islam yang akan dipimpin oleh Nabi Isa itu. Orang-orang Yahudi atau Nasrani akan mati kerana mencium nafas Nabi Isa atau mereka akan mati dibunuh ataupun mereka akan masuk Islam. Either one. Yang selain daripada ini, yang Majusi semua tu akan mati. Nasrani masuk Islam. Yahudi akan mati semua. Kenapa mereka mati? Mereka menempa kematian mereka sendiri. Mereka menempa kematian mereka sendiri. Mereka yang, istilahnya mereka yang cari nahas sendiri. Mencari nahas, jumpa nahas lah. Ya? Nabi Isa AS juga akan menghentikan sistem zakat. Kerana pada waktu itu sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Semua orang telah kaya dan cukup segala keperluan hidup. Semua orang akan hidup aman dan sejahtera. Baik. Sistem zakat ini bukan ditinggalkan, bukan tak ada sistem zakatnya, ada sampai bila-bila syariat zakat ada. Cuma pembahagian zakat dah tak macam sekarang lagi. Asnafnya sudah hanya tinggal berapa saja yang layak terima dan orang tak tahu nak bawa. Emas akan keluar pada zaman Nabi Isa. Emas akan keluar bukan sebutir-sebutir, tahu sekarang orang bikin, dia menambang emas ya. Dia bikin melombong emas, biji emas tu berdulang-dulang, berkoyan tanahnya, emasnya berapa butir aja.
Nanti emas keluar daripada sungai-sungai bukan hanya berapa butir, bukan hanya berapa ketul, bertiang-tiang. Ambillah ketika itu. Berapa banyak? Siapa nak pakai lagi? Emasnya banyak, emasnya gitu. Aman damai selama 40 tahun. Dia kalau pemimpin damai, bawahnya semua rakyat jelata sampai haiwan-haiwan pun damai. Kalau kau tengok haiwan tak damai, haiwan menzalimi, orang menzalimi, bermakna atasnya tu, tunggaknya tu tak betul. Ya, tunggaknya tu tak betul. Ya. Khalifah Umar bin Aziz, pada zaman dia, orang ternak kambing dengan apa tahu? Dengan serigala. Serigala tolong sama-sama jaga ternak kambing. Tak makan pun satu, dia makan haiwan hutan saja. Sekali tahu-tahu serigala terkam kambing, orang bilang khalifah kita dah meninggal. Betul. Betul dah meninggal kerana apa? Apa pucuk pimpinan yang adil sudah tidak ada, maka diangkat Allah Taala karamah itu. Gitu ya. Jadi zaman Nabi Isa begitu aman damai sampai budak-budak boleh main-main dengan apa tahu? Pet dia apa tahu? Ular. Ular beri gelak-gelak, ular macam soft toy dia bikin. Betul-betul soft toy ya. Betul-betul soft toy dengan ular. Satu kandang apa tahu? Satu kandang apa waktu itu? Kambing dengan singa. Bukan dengan serigala, kambing dengan singa. Singa dengan kambing macam sekarang lah kita pergi zoo kan. Kita pergi zoo kan, dalam satu kandang singa-singa aja, dengan rimau pun tak boleh, nanti dia gaduh. Satu kandang ada rusa, ada kijang, ada kerbau, ada tak makan dia tak makan dia, dia berbaik dia dengan hal dia saja, dia tak gaduh. Boleh ada zebra, boleh ada zirafah, semua tu boleh. Kita tengok satu kandang, ada kambing, ada singa. Dia tak makan pun. Dia tak makan. Begitu punya aman damai. Begitu punya aman damai ya. Begitu punya aman damai semua kerana pemimpinnya adil. Dan semua menjurus kepada ini balik semula tau. You still want to play around? You still nak bikin tak senonoh? Semua sekarang menjurus kepada, walaupun menjurus kepada perang, menjurus kepada porak-peranda, menjurus kepada dajjal, at one side menjurus kepada kebersihan, pembersihan, pembasmian segala kotor-kotor semua. You kena start prepare from now lah. Be strict, be proper, be willing to let go semua yang benda yang tak, yang bukan semua tu. Sebab sedang menjurus kepada ini semua, dan ini yang kekal. Bahkan yang porak-peranda yang jahat semua akan musnah, semua binasa. Habis kata kau nak Imam Mahdi, nak Nabi Isa, nak iman. Kau kena dan kau nak Rasulullah, cari hidup zaman Rasulullah macam mana? Cara hidup para sahabat macam mana? Cara hidup zaman Imam Mahdi macam mana? Cara hidup zaman Nabi Isa alaihissalam macam mana? Ya, baik. Nabi Isa turun daripada langit, nanti dia tengok ya. Loh, kok akeh ya? Dia tak cakap Jawa lah. Kok ramai ya, masih ramai. Ya macam Hawariyin ku. Hawariyin tu sahabat-sahabat Nabi Isa yang berjuang sama dengan dia. Siapa dia turun, siapa yang dijumpa akhir zaman? Dia jumpa Sayyidina Bilal ke? Dia jumpa Sayyidina Husin ke? Orang akhir zaman. Orang akhir zaman ada yang sama level macam Hawariyin Nabi Isa. Hawariyin Nabi Isa tu wali-wali belaka semua gitu. Dia tengok kok ada macam ramai macam Hawariyin aku. Dia teringat Hawariyin dia 2000 tahun dulu yang jaga dia, yang bantu dia, yang sokong dia banyak. Itu yang Nabi bilang, umat aku tak tahu mana yang lebih baik. Yang umat aku seperti hujan. Tak tahu yang mana lebih baik. Yang awalnya ke yang akhirnya. Hujan kan turunnya kadang-kadang awalnya baik, kadang akhirnya baik. Dia tak tahu. Jadi umat aku, kepada kita dah tentulah yang awal baik. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Tapi Rasulullah bilang, kemungkinan akhir zaman baik. Kenapa? Zaman sahabat, mereka perang, mereka juang. Ketika itu memang belum ada keduniaan, belum ada kemewahan. Dan ketika itu ada Rasulullah. Ada Rasulullah. Sekarang dengan nafsu, dengan godaan. Dan tak ada bersama dengan kita Rasulullah. Tapi masih pegang syariat Rasulullah. Itu menunjukkan dia punya ujian, dengan ujian dia jauh terlebih besar. Dan apa yang lead dia bukan baginda sendiri, tapi dia boleh sama-sama taat macam sahabat mempertahankan agama. Takkah itu nama markahnya lebih tinggi, lebih baik lagi? Itu Rasulullah yang cakap ya. Jadi dalam grup inilah, that's why kadang-kadang kita kena strict sikit, kena bising sikit. Pasal apa kalau kau tak begini, kau tak akan masuk dalam grup ini ya. Nabi Isa akan berkahwin dengan Syarifah, jirat Nabi SAW. Nabi Isa akan wafat di Madinah Al-Munawwarah, dapat anak. Itu membatalkan syariat bahawasanya tak kahwin. Pasal mereka kan dia punya orang-orang ugamawan kan tak kahwin. Mereka tak kahwin tau. Tahan, tak kahwin, duduk, ibadat aja. Konon. Jadi Nabi Isa sendiri membatalkan syariat itu. Nabi Isa membatalkan syariat itu. Nabi Isa sendiri kahwin dan ada anak.
berkahwin dengan Syarifah, zuriat Nabi SAW. Saya masa dulu belajar ini ya, masih budak lah ya, dengan Habib Abdillah Al-Jufri. Sebut, Nabi Isa akan kahwin, akan turun, akan dapat anak. Saya punya cita-cita, saya berdoa, ya Allah, aku kepingin mudah-mudahan dia kahwin dengan anak cucu aku nanti, ya Allah. Dapat jadi yai mertua Nabi Isa ke bapa mentua Nabi Isa pun jadilah ya. Kali sampai itu ujung sesi. Kemudian sampai sini. Kali besok minggu depan Habib Abdullah sambung. Tapi Nabi Isa akan berkahwin dengan Syarifah. Alah, aku tak can lah. Aku tak can. Kemudian disebutlah tentang Dajjal. Dajjal akan muncul begini-begini. Dah aku berdebar. Alamak, Dajjal akan keluar akhir zaman. Janganlah dia anak cucu aku. Kalaulah cucu aku jadi Dajjal, biar aku cekik dia dari kecil pun tak apa ya. Jangan dia jadi Dajjal. Ya Allah, lindungilah jangan keluarga aku, keturunan aku jadi Dajjal, ya Allah. Takutnya kan takut kalau anak cucu kita jadi Dajjal kan, maknanya anak cucu kita musuh Rasulullah, musuh umat kan. Ya Allah, sekali habis sesi sini. Minggu depan Habib Abdillah cakap lagi, dan Dajjal daripada bangsa Yahudi. Alhamdulillah. Walaupun aku kiranya macam terlepas peluang nak jadi bermenantukan Nabi Isa, tapi tak dapat peluang pun nak jadi bapak Dajjal, Yai Dajjal. Alhamdulillah, syukur dia kita ya. Syukur kita. Orang Melayu ni pertengahan. Walaupun tak dapat the best, tapi terpelihara daripada the worst. Dia orang Melayu kita. Tu semua tu, itu lambang tu. Boleh sebut Nabi Isa kahwin dengan sama Sayyid dan Dajjal daripada Yahudi, orang Melayu. Sayyid tu apa? Arab. Turunan Nabi. Yahudi, Dajjal tu apa? Yahudi kan. Jadi orang Melayu apa? Ini tidak, ini pun tidak. Walaupun tak dapat ini, tapi asal tak dapat ini cukup bagus. Orang Melayu itu pertengahan. Orang Melayu itu pertengahan yang selamat. Walaupun dia bukan Sayyid orang Melayu, bukan Arab pun. Tapi Dajjal bukan daripada grup dia. Dajjal bukan daripada grup dia. Kau jangan ikut Dajjal. Kau Melayu, kau Jawa. Kau ikut Melayu dan Jawa. Selamatnya. Jangan ikut yang mereka semua tu. Banjar pun boleh lah. Bugis pun sama. Jangan jangan ikut Dajjal. Ucapan terakhir tentang Dajjal. Syukur ya, zaman-zaman begini ya. Bab-bab begini keluar pula pada kita. Allah Ta'ala berikan pada kita ya. Jadi kita dapat ketahui apa kedudukan sekarang, apa nak lakukan, apa persiapan. Jadi kalau kau tengok orang bikin perkara yang tidak-tidak, kau bimbang kerana ini tanda-tanda tak elok. Apabila kau tengok setengah-setengah tuan guru bukan main punya jaga, mungkin mereka dapat isyarat. Ya, baik. Seperti apa yang telah kita ketahui, bahawa Dajjal telah membawa sebesar-besar fitnah atau ujian yang tidak pernah berlaku seumpamanya di atas muka bumi ini. Sangat ramai orang yang tertipu dengan helahnya. Apatah lagi orang yang lemah imannya. Ia dengan mudah terpedaya dengan muslihat Dajjal. Kemunculannya adalah merupakan salah satu di antara tanda kiamat yang besar dan merupakan salah satu di antara keyakinan yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kau tak kasih sebut tentang Dajjal, tak kasih Dajjal, samalah macam kau tak kasih kita pegang kepercayaan ahli sunnah wal jamaah secara full. Kau nak dipadamkan sebahagiannya. Tak boleh, yang orang tak kasih sebut. Kau ni tak ada lain semua Dajjal. Dari zaman Nabi Adam sudah sebut tentang Dajjal lah. Dan makin akhir zaman makin tak kasih sebut tau. Ada setengah orang tak kasih sebut Dajjal je. Semua kau sebut sebagai Dajjal. Semua kau sebut sebagai Dajjal. Na'udzubillah. Dia bilang, kau yang tak betul tadi. Dia bilang, Allah, seram kita ya. Tak kasih mention pun tentang Dajjal. Suruh shut mulut kalau cakap tentang Dajjal. Allah. Nanti mengelirukan orang. Tak nak orang keliru lah cakap pasal Dajjal. Ini pula tak nak kasih cakap pasal Dajjal. Tak kasih mention pun pasal Dajjal. Itu kau punya pasal. Umat perlu diselamatkan. Perlu sebut. Nabi dah selamatkan. Perlu sampaikan. Saat dah sudah hampir dekat. Jangan kau ingat makin far. Keadaan saja berubah. Nampak dah tak ada PKP. Nampak orang dah beri jalan ke sana kemari. Tapi kiamat tetap dekat. Takluklah kuman COVID tu. Seekor pun dah tak ada lagi atas muka bumi. Diorang test semua dah tak ada COVID lagi lah. COVID semua dah habis. Semua dah pupus. Dia tengok mikroskop. Inilah kuman COVID paling penghabisan. Tekan dah mati. Pupusnya kuman COVID. Macam haiwan-haiwan dulu kan ada yang pupus kan. Last simpan kat zoo mati. Dah tak ada lagi. Extinct orang bilang kan.
kuman kita berjaya menjadikan daripada pandemik kepada endemik dan betul-betul punya end of the COVID. Dah tak ada. Inilah kuman COVID yang penghabisan. Satu dunia tengokkan teropong mikroskop, kita nak matikan dia. Dah tak ada kuman COVID lagi. Taruhlah kita berjaya kuman COVID, kita berjaya hapuskan. Taruhlah ekonomi kita berjaya pulihkan. Taruhlah meniaga-meniaga kita boleh balikkan. Tapi dia kiamat kita boleh jauhkan? Kiamat kita boleh lambatkan? Ajal maut boleh diposponkan? Tak boleh. Tetap kena prepare, tetap jenahnya akan datang, tetap akan datang. Tetap kena jaga ya, kena jaga gitu ya. Taruhlah makin banyak tahfiz, makin banyak orang agama, makin banyak apa semua. Tapi Dajjal tak akan keluar ke kalau begitu? Tetap akan keluar. Dan jangan-jangan pula yang kita rasa yang aman dan elok tu rupanya itulah yang di bawah Dajjal punya salah satu triknya dia. Allah, itu lagi kita takutkan. Jadi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita, melihara kita. Jadi kalau minggu depan, kita tanya sampai mana, kita akan bilang balik semula daripada ucapan terakhir mengenai Dajjal. Seram tau. Ketika itu, orang dah akan real nampak yang nama karamah-karamah wali nampak nyata. Nampak Nabi, nampak Imam Mahdi, sekejap boleh dia ke sana, sekejap dia ke sini. Dia punya takbiran hanya sikit, simple, tapi boleh capai kemenangan yang besar. Kau baru kau nampak yang nama tawakal tu macam mana, yang nama sabar tu macam mana, yang nama redha tu macam mana. Dan kau nampak mukjizat Nabi Isa. Kau nampak dia terbang. Nanti kau nampak pula ni Tukoh Dajjal mati. Nanti kau tengok semuanya. Nanti kau nampak lepas tu Ya'juj sama Ma'juj yang sebut akan keluar. Semua things dah tak normal anymore. Things dah tak normal anymore semuanya tu ya. Things dah tak normal anymore. Semuanya akan berubah dan berubah. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin.